warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadijah Sofia Saidin, Kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Jom sama-sama kita saksikan ilmu serba sedikit tentang mata pelajaran Usuluddin yang dibimbing oleh Ustaz Ahmad Zakwan. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah pada pagi ini kita teruskan kelas seperti mana biasa sebagai pembelajaran di rumah PDPR. InsyaAllah pada pagi ini Ustaz akan bersama-sama awak untuk membincangkan berkenaan tentang satu subjek, iaitu subjek Usuluddin bagi tingkatan 3. Okey, untuk hari ini kita akan masuk pada satu bab, iaitu bab tafsir, yang mana hari itu Ustaz sudah beritahu pada awak. Dalam Usuluddin ni kita ada 5. Okey, kita ada 5 bab yang utama. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah tafsir, yang ketiga hadis, yang keempat sirah, dan yang kelima adalah akhlak. Maka untuk kali ini kita akan tengok satu bab, iaitu bab tafsir. Okey, kita akan tengok bab tafsir pada tajuk yang pertama, iaitu min sifatil muslimi. Okey, min sifatil muslimi. Baik. Kalau tengok kepada buku teks ataupun kita tengok pada buku talkhis, okey, pada tajuk min sifatil muslim ini, okey, kita dapati ada 3 ayat yang diambil daripada surah Baqarah pada ayat 44 dan juga 46. Okey, ayat 44 dan ayat 46. Boleh rujuk Al-Quran, buka tafsir. Okay, yang pertama, tafsir ni, untuk bab tafsir, kita nak faham apa yang kita akan belajar. Tugasan pertama adalah awak kena ambil tafsir dan awak kena rujuk. Apakah terjemahan ayat yang kita nak bincangkan? Okay, jadi ada 3 ayat yang kita nak bincangkan. Okay, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam surah Baqarah pada ayat 44 dan 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Okay, terjemahannya adalah buka tafsir dan tengok terjemahan. Itu tugasan yang pertama. Okay, tengok dulu terjemahan. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kita pada 3 ayat daripada surah Al-Baqarah. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Kita tengok pada subtopik yang pertama, iaitu tentang ma'anil kalimat al-mukhtarah. Okay. Tak lupa untuk tulis sini. Okay. Ma'anil kalimat al-mukhtarah. Okay. Tengok. Okay. Apa maksud ma'anil kalimat al-mukhtarah ni? Okay. Maksud ma'anil kalimat al-mukhtarah adalah makna-makna perkataan yang diambil daripada ayat Al-Quran tu, 3 ayat tadi tu, ayat 44 dan 40 hingga 46 tu, okay, dia ambil kalimah-kalimah yang terpilih untuk memberi faham apakah makna pada kalimah Al-Quran tersebut. Okey, yang pertama kita tengok. Okey, pertama adalah bil birri. Okey, perkataan bil birri ini ada pada ayat 44. Okay, apa maksud bil birri? Okey, bil birri, kalau kita tengok dalam kamus, maksudnya adalah kebaikan. Okey, maksudnya adalah kebaikan. Okey, tapi apa makna baik itu? Dari sudut aspek bahasa Arab, baik itu apa dia? Iaitu maknanya jami'u a'malil khairi wat ta'at. Jamilu a'malil khairi wat ta'at. Maksud dia apa? Semua amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan. Okay, jami'u a'mal maksud dia semua, keseluruhan amalan-amalan al-khairi yang baik, wat ta'at dan juga ketaatan.
Maksudnya apa? Sembahyang kita, sedekah kita, hormat pada mak ayah, hormati guru, buat baik pada kawan-kawan. Okey, itu semuanya termasuk dalam perkara-perkara kebaikan. Okey, kebaikan. Okey, yang kedua. Okey, boleh tengok rujuk pada video tu. Okey, bis-sabri. Yang kedua adalah bis-sabri. Bis-sabri ni ada pada ayat berapa? Okey, bis-sabri ni ada pada ayat yang ke-45. Okey. Apa maksud bis-sabri? Dengan sabar. Apa maksud sabar ni? Okey, maksud sabar adalah habasun nafsi ala ma tukrihu. Apa maksud habsu? Habsu ni maksud dia tahan. Okey? Tahan. An-nafsi apa dia? Diri. Menahan diri ala ma tukrihu. Ke atas perkara yang ditegah ataupun yang dibenci oleh Allah dan juga manusia itu sendiri. Contohnya apa? Kita diuji dengan COVID. Kena duduk rumah, tak boleh keluar. Gerangnya kita tak boleh keluar. Bosangnya kita tak boleh keluar. Maka kena sabar. Kena sabar hadapi ujian. Jangan sekali-kali kita hilang kesabaran. Kita diuji dengan sakit. Kita tak suka sakit. Itu maksud tukrih tu. Kita tak suka benda sakit ni. Tapi Allah uji juga. Maka kita kena banyakkan sabar. Okey, banyakkan sabar. Baik. Seterusnya yang ketiga adalah al-khashi'ina. Okey, al-khashi'ina. Al-khashi'in, perkataan al-khashi'in ni ada di mana? Okey, perkataan al-khashi'in ada juga pada ayat 45. Apa maksud al-khashi'in? Orang-orang yang khusyuk, bermakna as-sakinina ila ta'ah. Tetap di atas ketaatan ataupun tetap pada ketaatan. As-sakinina maksudnya tenang ataupun tetap ila ta'ah kepada ketaatan. Okey, seterusnya yang terakhir, makna kalimat terakhir adalah yadhunnuna. Ma makna yadhunnuna? Yadhunnuna bimakna fil lughah malayuiyah yakin. Okey, maksudnya yakin, pasti. Okey. Ma makna yadhunnuna? Yani yastayqinuna wa ya'taqiduna. Yakin dan juga mengikat diri. Okey, yakin dan percayalah. Okey, kita boleh terjemahkan gitu. Yakin dan percaya. Okey, yakin dan percaya. Okey, boleh faham setakat ni? Okey. Okey, seterusnya subtopik yang kedua adalah kita nak tahu apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak cerita daripada ayat ni. Jadi, kalau kita nak tahu lebih dalam, kita kena tengok syarah ayat. Okey, syarhul ayat ijmalan. Okey, Ustaz akan cuba ceritalah pada awak apa sebenarnya yang terkandung di dalam Al-Quran ni. Dalam ayat Al-Quran ni tadi. Okey, dalam ayat 44. Dan ayat 46 ini sebenarnya Allah nak cerita tentang perangai. Okey, tentang perangai siapa? Okey. Zakarallahu qissata ru'asal yahud. Allah Ta'ala. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang syarah ayat ijmalan. Okey, zakarallahu qissata ru'asal yahud. Pada ayat ni Allah nak cerita ataupun nak beritahu pada kita tentang kisah ketua-ketua Yahudi. Maksud ketua-ketua Yahudi ni siapa dia? Ulama-ulama Yahudi. Orang yang faham agama lah. Macam ustaz-ustaz lagi, ustaz-ustaz orang Yahudi ni. Yang mana mereka ni annahum ya'muruna an-nasa bil ma'ruf. Mereka ni suruh orang semayang, suruh orang buat baik. Macam-macam benda kebaikan dia suruh belaka. Dia suruh orang buat benda baik. Tetapi yang malangnya wa yatrukuna anfusahum. Tapi mereka meninggalkan diri mereka sendiri. Maksudnya dia suruh orang buat baik, dia tak buat pun benda hak dia suruh tu. Dia buat benda hak buruk. Orang lain dia suruh buat benda baik, dia buat benda buruk. Jadi perangai ni tak molek. Dan kita tidak boleh contohi. Maksudnya, bila mana kita menyuruh orang melakukan kebaikan, maka kita pun turut sama mesti melakukan kebaikan tersebut. Kena buat juga benda baik tu. Jangan sekali-kali kita tinggalkan kebaikan dan kita buat kemungkaran dalam keadaan kita suruh orang sangat buat baik. Maka itu tidak patutlah. Jadi jangan ikut perangai orang Yahudi. Okey. Dan yang kedua, tsumma ya'murullah. Kemudian dalam ayat ni juga Allah Ta'ala suruh kita apa ni?
menyuruh ibadahu, menyuruh hamba-hambanya bil isti'anati, minta tolong dengan cara macam mana? Bis sabri wassalah, dengan cara banyakkan sabar dan juga banyakkan sembahyang. Contohnya kan, kita tengah belajar. Kadang-kadang ada rasa ataupun jiwa kita ni rasa tak suka dengan belajar. Kadang-kadang ada mari kan. Jadi kena sabar. Sebab apa? Menuntut ilmu ni adalah salah satu kewajipan. Tak berahi macam mana pun, tak suka macam mana pun, sabar. Okey? Ataupun kita diuji dengan apa-apa saja perkara yang kita tak suka, maka kena sabar. Dan dalam keadaan tu juga kena banyakkan solat. Contoh kita nak cemerlang dalam pelajaran. Kita study, kita baca buku, kita tanya cikgu-cikgu, kita bincang dengan kawan-kawan. Lepas tu bagus dah usaha. Tapi satu lagi yang kita tinggal adalah kena selalu sembahyang, minta dengan Allah. Contohnya, kalau kita nak berjaya, periksa, kita buat sembahyang apa? Kita tak sembahyang taubat, kita tak sembahyang duha, tapi kita sembahyang hajat, kan? Minta pertolongan dengan Allah, kan? Itu maksud minta tolong dengan cara solat dan juga sabar. Okey, seterusnya kita tengok pula berkenaan tentang apa? Ma mafhum bil birri. Okay. Apakah kita nak tengok kefahaman tentang maksud al-birru itu, maksud kebaikan. Tadi kita tengok dah kan ma'anil kalimat. Al-birru ni apa? Jami'ul a'mal al-khairi wa ta'at. Keseluruhan amalan-amalan yang baik dan juga amalan ketaatan. Jadi macam mana kita nak faham apakah dia amalan baik itu? Maka amalan baik ni apa dia? Wa ma itma'annat ilaihi nafsak. Ilaihi nafsik. Okay? Ilaihi nafsak. Maksud dia, kita nak tahu perbuatan kita ataupun sesuatu benda yang kita buat tu baik ataupun buruk adalah bila mana kita buat benda tersebut, dia mendatangkan rasa tenang dalam diri. Bukannya rasa takut kalau orang tahu. Takut kalau orang tengok. Takut kalau orang dengar. Contoh mengumpat. Kita suka tak kalau orang dengar? Kalau kita takut orang dengar, maksudnya maksudnya umpatan itu benda buruk sebab kita tak suka orang dengar. Okay, kita mencuri. Kita takut tak kalau orang tengok? Ustaz pasti jawapan daripada dia awak adalah takut. Sebab apa? Sebab mencuri ni satu benda yang tak molek. Sebab apa tak molek? Sebab kalau orang tengok, orang akan kata macam-macam kita. Cuma kalau dalam bab semayang, bab tolong orang, kita takut tak kalau orang tengok kita semayang? Tak lah. Bahkan dia menenangkan diri kita. Orang tengok pun tak apa. Sebab apa? Sebab benda yang kita buat itu benda baik. Maka itulah maksud al-birru. Al-birru ni maksud dia ma'itma'annat ilaihi nafsak. Apa sahaja yang boleh menenangkan jiwa kita. Perbuatan apa menenangkan jiwa yang kita tak takut orang tengok, maka itulah dimaksudkan dengan kebaikan. Okey. Jadi seterusnya kita bincang pula tentang min sifatil muslim. Tentang sifat-sifat orang Islam. Tajuk kita kan min sifatil muslim. Apa sebenarnya sifat yang mesti ada pada orang Islam ini? Okay, tengok situ-situ belajar sekalian. Okay, catik apa maksud yang Ustaz beri pada awak ni. Okay, yang pertama adalah al-muslimu da'iyan ilal birri wal amalu bihi. Okay, maksud dia al-muslimu. Pada al-muslimu, orang-orang Islam itu adalah da'iyan, pendakwah, ilal birri, kepada kebaikan. Okay, kepada kebaikan. Wal'amilu bihi. Situ tak silap bukan wal'amalu bihi tapi wal'amilu bihi. Okey, boleh tengok sini. Okey, tak betul kan? Wal'amilu bihi. Okey. Wal'amilu bihi. Okey, orang Islam itu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan beramal dengan kebaikan tersebut. Dan yang kedua, qudwatul linnas qaulan wa fi'lan. Orang Islam ni adalah contoh kepada manusia, sama ada dia sudut qaulan. Ni qaulan ni apa dia? Percakapan. Wa fi'lan ataupun perbuatan. Orang Islam. Sebab tu kalau orang Islam ni perangai buruk, orang kafir ni dia akan canang macam-macam. Dia kata orang Islam ni zalim, orang Islam ni jahat. Sebab apa? Sebab perbuatan dan percakapan kita tak jaga. Sebab orang Islam ni orang kenal dengan orang yang baik. Sebab Nabi ajar kita ni berakhlak dengan akhlak yang baik.
Maka cakap kita jangan banyak mengarut, jangan banyak carut, jangan banyak menyumpah, jangan banyak mencaci, menghina dan sebagainya. Dan juga fi'lan pula, perbuatan kita jangan bertindak kasar, jangan buat zalim ke orang dan sebagainya. Okey, yang ketiga. Yang ketiga pada amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Orang Islam ini yang sejati, yang sebenar-benarnya adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Okey. Seterusnya, ma makna as-sabru? Apa maksud sabar tu? Maksud sabar. Tadi kita tengok dah pada ma'anil kalimat kan. Ma'anil kalimat dia kata sabar ni apa? Menahan diri daripada perkara yang tidak disukai. Samalah. Al-habsun nafsi ala ma tukrihu. Menahan diri daripada perkara yang kita tak suka. Okey, min aujahis sabr. Okey, di antara ciri-ciri sabar. Ataupun di antara kita kata apa? Jenis-jenis sabar. Sabar ni ada berapa? Sabar ada 3. Ni tengok jari ustaz ni. Sabar ada 3. Apa dia sabar ni? Yang pertama, as-sabru ala syiddati wal musibah. Sabar di dalam perkara-perkara yang sulit dan perkara-perkara yang berkaitan dengan musibah. Allah uji manusia ni dengan macam-macam perkara. Contohnya apa? Allah Ta'ala kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah pasti akan uji kamu yang pertama dengan perasaan takut. Takut gagal dalam periksa, takut tak faham belajar. Kan? Itu benda yang sulit, benda yang meresahkan kita. Maka kena sabar. Lagi wal khauf wal ju', dan Allah juga uji kita dengan kelaparan. Mungkin kita duduk Malaysia ni kan, kita tak ada lah siapa tak cukup makan sehari dua. Ada semua makanan, hatta kalau nasi sekalipun kan. Tapi kalau kita tengok saudara-saudara kita di Syria, di Yaman, budak-budak kecil tak ada susu, tak ada makanan, siapa akan kurung kering badan dia orang. Okay? Nampak kita kata apa, tulang sahaja. Kan? Tak ada isi. Tulang dengan kulit sahaja. Bayangkan Allah Ta'ala uji mereka dengan kelaparan. Maka kalau kita diuji dengan kelaparan sedikit dalam sejam dua, mak lambat masak, ada kerja, sabar. Jangan duk teking, jangan duk marah ke mak. Maka yang pertama adalah as-sabru 'ala syiddati wal musibah. Ni darjat dia. Kita duduk level pertama. Sabar di atas musibah dan juga kepayahan ni level pertama. Yang kedua, as-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Semayang kena sabar. Tak, malam-malam duk tengok cerita apa? Takdir yang tertulis. Kenapa? Melastik apa? Dia macam-macam drama. Kalau masa tu tak mayang isyak lagi, mayang dulu. Sabar, semayang tu penting lagi. Kena sabar dalam buat ketaatan. Jangan sebab nak kerja drama, semayang pun ditampukan macam Ferrari. Beribu semayang. Tu tak betul. Kena sabar dalam semayang. Kena ada tertib dia. Buat kebaikan ni kadang-kadang dia orang bukan suka kita buat baik. Tapi kena sabar lah. Orang tak suka tengok kita pakai molek. Orang tak suka tengok kita cakap molek. Tapi tak kena buat benda tu. Kena sabar. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal maksiyah. Sabar dalam menahan. Bukan as-sabru 'alal maksiyah tu. As-sabru 'anil maksiyah. As-sabru 'anil maksiyah. Sila ustaz. Anil maksiyah. Maksudnya sabar daripada melakukan kemaksiatan. Nafsu kita ni suka sangatlah dak semayang. Nafsu kita ni suka sangatlah tengok benda-benda yang bukan-bukan. Maka kena tahan diri kita. Jangan tengok benda-benda bukan-bukan. Jangan cakap benda bukan-bukan. Tahan diri daripada maksudnya nafsu kita tak suka semayang. Jangan ikutkan nafsu tu. Kena sabar. Buat ketaatan. Tinggalkan maksiat. Okey. Seterusnya kita pergi yang terakhir. Pada yang terakhir. Ma yu'khadhu minal ayat. Apa-apa pun kita bincangnya. Tak kira dalam bab tauhid ke, bab tafsir ke, bab hadis ke. Dia ada pengajaran daripada tajuk. Apa dia? Yang pertama, wujubu bayan al-haq wa hurmihi kitmanihi. Wajib menerangkan kebenaran dan haram daripada menyembunyikan kebenaran. Kalau kita tahu benda tu benar, royak korang. Jangan kita susuk sebab nak jaga hubungan kita, sebab nak jaga gaji kita, makan kita dan sebagainya. Wajib kita menyampaikan yang hak.
Yang kedua, wujubul wafa' bil ahdi. Wajib kita menunaikan janji. Dan yang ketiga adalah hurmatu khaltil haq bil batil. Haram kita mencampurkan yang hak dengan yang batil. Okey, ni salah ni. Bil batil situ Baik. Okey, fahamlah ke dah? Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan PKP, kita masih dapat menuntut ilmu secara online. Semoga bermanfaat. Setakat ini sahaja untuk episod kali ini. Saya Hadidah Sofia Saidin, kru TV Al-Hikmah. TV Al-Hikmah, saluran penjana transformasi anda. Siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye-bye.